Hai korang, Assalamualaikum dan selamat malam. Berjumpa lagi kita di channel Sembang Seram Baju Tidur. Dan Alhamdulillah kita dah bersiaran untuk episod yang ketiga. Dah masuk episod ketiga ya. Okey. So bagi anda yang baru di channel saya ucapkan selamat datang ke channel Sembang Seram Baju Tidur. Bersama saya. Saya tak pernah beritahu nama saya. Okey. Nama saya Amir Fauzan. Anda boleh panggil saya Fauzan. Saya letak nama saya Fauzan si tukang cerita. Gitu. Kan ada Azlan and the typewriter lah, Hakim and the magistrate lah. Saya letak lah Fauzan si tukang cerita. Konon kan. Okey. Before we start, for those yang baru di channel ni, jangan lupa tekan button subscribe dan juga notification bell so anda tidak akan terlepas dengan episod-episod baru daripada saya. Okay. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih, thank you so much untuk 1.6 ribu tontonan bagi episod 2. Dan juga setakat saya tengok tadi 113 subscribers. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much kerana menyokong channel saya. Dan saya harap anda juga enjoy dan suka dengan cerita-cerita yang disampaikan di channel ini. Okey, baiklah. Hari ini kita nafas dulu. Hari ini saya akan sampaikan dua buah cerita yang dialami oleh saya sendiri di rumah ini yang saya tengah duduk ni, dan ianya berlaku di bilik ini. Untuk pengetahuan anda, ini dah kali kelima saya retake tau. Saya tak pernah retake sampai 5 kali tau. Saya berbelah bagi sebenarnya, tapi apalah, demi anda kan. Okey. Kejadian ini, kedua-dua kejadian ini berlaku kepada saya sendiri. Iaitu kejadian pertama saya namakan kejadian pakcik naik basikal. Dan kejadian kedua ialah kisah seram buayan budak. Baik. Kisah yang pertama, actually kedua-dua kejadian ini berlaku dalam tempoh yang sama, iaitu dia one after another. Dan kejadian ini berlaku pada tahun 2013. Bila mana pada tahun itu saya baru habis belajar. Dan saya lepas habis belajar tu saya balik ke sinilah, ke Mersing. Saya balik ke Mersing sementara nak menunggu dapat kerja, sementara nak menunggu panggilan temuduga. So saya balik ke Mersing, menetap di Mersing lah. So pada ketika itu yang ada di rumah ini ialah saya, mak, abah dan juga nenek saya. Okey. Dan pada tahun 2013, pada bulan Januari, pada ketika itu ayah saya, mak saya dan atuk saya dapat peluang untuk mengerjakan umrah pada ketika itu. Dan kebetulan atas sebab-sebab tertentu saya tak ikut. Saya tak dapat nak follow. So tinggallah saya seorang diri di rumah ini selama 14 hari. Okey. Sedikit info pasal rumah ni.
Rumah ni merupakan rumah pemberian arwah atuk saya, diberikan kepada mak saya. Dan pada asalnya rumah ini ialah rumah baru ke bukan. Nak kata rumah ni kecil sangat tak. Nak kata rumah ni besar nau-nau pun tidak. Tapi boleh tahan jugalah besarnya. Rumah ini didirikan di atas sebidang tanah. Sebidang tanah. Bayangkanlah sebidang tanah, dan dulunya rumah ini ialah 2 tingkat. Rumah ini dibina sendiri oleh atuk saya. Rumah ini 2 tingkat, dan pada ketika atuk saya menyerahkan kepada mak, pada asalnya rumah ini dicadangkan untuk dibina semula. Pada ketika itulah, tapi arwah atuk saya tak berpeluang, tak ada rezeki untuk melihat rumah ini dibina semula sebab dia telah meninggal pada ketika itu. Jadi mak saya bila dia dapat rumah ni, dia bina semula sebab kebanyakan daripada bahan binaan, especially kayu, dah dimakan anak-anak, dah tak elok. Jadi semasa arwah atuk, sebelum dia meninggal lagi, dia dah pesan kepada mak saya, buatlah baru rumah ni, sebab dia tahu rumah ni memang tangan dia. So dia tahu di mana reputnya, di mana rosaknya, dia tahu. So dia pesan dengan mak, dia kata buatlah rumah ni, betulkan balik. Jadi mak saya robohkan semula dan buat rumah yang baru. Rumah ni dia ada 5 bilik. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Rumah ni ada 5 bilik. Ada 1 ruang tamu besar, 1 ruang tamu kecil, 2 tempat makan, dan 2 dapur. Bayangkanlah Jadi dulu-dulu masa saya kecil-kecil sekolah, selalunya bila waktu cuti sekolah, so bila waktu cuti sekolah selama sebulan lebih tu, selalunya saya akan tinggal di kampung, di rumah ni. Masa tu rumah lama lah, tinggal di rumah ni bersama atuk dan juga arwah atuk dan juga nenek. So mak ayah saya baliklah ke Pahang seketika itu. So saya tinggal kat sini dengan abang saya. Kadang-kadang abang saya 2 orang, kadang dengan abang saya seorang. Dan kami tinggal di sini bersama, kadang-kadang ada sepupu-sepupu lain yang join. So tinggallah, belajar mengaji dengan atuk, belajar berzanji dengan atuk, buat aktiviti-aktiviti di kampung pada ketika itu. Dan actually rumah ni bertempat di dalam satu perkampungan, dan pada ketika itu perkampungan ni meriah. Meriah dengan budak-budak, dengan orang-orang tua pada ketika itu. So lagi satu, rumah ni sangat dekat dengan masjid. Di rumah saya, sebelah ni ada tanah kosong, sebelah tu masjid. Jadi kita boleh tahulah, kalau orang-orang yang dekat-dekat sini memang dia orang kebanyakannya ada seorang 2 yang memang pergi ke masjid tu setiap waktu. Jadi pada waktu cuti tu, kita memang boleh tengok setiap waktu. Nanti dah masuk waktu solat, dia kan ada pakcik ni lalu, sebab kita tahu masa tu pun boleh alik ke masjid juga dengan atuk. So kadang-kadang kita rasa pelik, hari ni pakcik ni tak lalu, hari ni tak nampak pun pakcik sekian ni lalu, tak sihat ke? Sampai tak macam tu. So pada tahun 2013 tersebut, pergilah ayah saya, mak saya dan nenek saya ke umrah, dan tinggallah saya seorang diri di rumah. So dalam pagar rumah yang sama, actually ada satu lagi rumah dekat belakang. Memang nak kata bersambung tu tak adalah bersambung, bercantum tidak, tapi dalam tanah yang sama ada satu lagi rumah adik mak saya di belah belakang lah. Tapi still 2 rumah yang berbeza. Jadinya bilik yang saya duduk ni ialah di bahagian depan. So tingkap ni menghadap jalan, dan ada satu lampu jalan di sebelah sini.
Nampak tak? Di sebelah sini. Okay. Pada ketika itu, bilik ni belum ada aircon. So saya duduk di bilik ni lah. Ni kira memang bilik saya lah. Okay, memang bilik saya. So masa saya tinggal sorang-sorang tu dekat rumah ni, masa tu saya belum dapat kerja. So saya aktif buat graphic design pada ketika itu. Pada ketika itu saya macam starting, baru-baru start nak buat bisnes lah konon-konon. So saya jadilah freelance graphic designer dekat rumah je. Okay. Nak kata takut, takut juga. Sebab pada saya rumah ni besar. Pada saya rumah ni besar. Jadi contoh kalau saya nak pergi tandas, saya kena lalu 3 pintu bilik baru saya sampai dekat tandas. Okay. Jadi saya tak biasa tinggal rumah besar. Sebab masa di Pahang dengan Temerloh dulu, paling besar pun rumah teres ayah saya. So saya dah biasa dengan saiz rumah yang sebegitu. So bila duduk di rumah yang ini sorang-sorang, rasa ya. Okay. So pada waktu tu, habit saya, saya suka buat design malam-malam. Tak tahulah kenapa, tapi malam tu macam banyak ilham lah yang datang. Jadi saya kadang-kadang spend sampai pukul 3 pagi sampai pukul 2.30 untuk buat design lah. Kadang-kadang tertidur dekat depan laptop, tunggu dia render, tunggu loading, tidur. Okay. Pada waktu itu, meja saya terletak di sini, menghadap tingkap ni dan menghadap jalan sana. Okay. Dan bilik ni belum ada aircon pada waktu tu. So rumah ini pada waktu malam, especially bilik saya, agak bahang, panas. Okay. So habit saya memang setiap kali lepas maghrib nak masuk isyak tu, saya akan buka tingkap seluas-luasnya. Sebab nak kasi angin masuk. So bila saya selak di tingkap, daripada sini ke sini ialah tingkap. Okay. So saya akan selak langsing ni, saya akan buka tingkap lah. So meja saya dekat sini. So bila saya buat kerja, pandangan mata saya memang keluar. Okay. Dan di sebelah rumah sini ada satu rumah. Di depan ada satu rumah. Di depan sana ada satu rumah. Dulu meriah. Sekarang inilah sunyi sepi. Okay, bayangkan. Sebab apa sunyi sepi? Sebab kebanyakan yang cakap yang sebaya-sebaya dengan arwah atuk saya, kebanyakannya pun telah meninggal dunia. Dan anak-anak diorang yang meriah masa zaman budak-budak dulu tu, kebanyakannya pun dah berhijrah ke bandar. Tak ramai yang duduk di sini. Macam rumah depan ni pun dah bukan penduduk asal, dia adalah penyewa. Okay. So pada suatu malam, pada satu malam ni, saya tengah buat design lah. Konon-konon, seingat saya pada waktu itu ialah jam 11.30 malam, lebih kurang dekat 12 macam tu lah. Okay. Saya buat kerja dekat sini. Memang saya tengah buat kerja tu, saya menghadap keluar. Saya menghadap, mata saya memang menghadap jalan. Pula mata saya menghadap jalan. Jadinya memang tingkap tu buka lah. Saya buka dah tingkap. So saya buat dah design, saya pasang lagu, saya nyanyi-nyanyi. Saya suka menyanyi orangnya. Jadi dah sorang-sorang kan. So nak menghilangkan rasa sunyi tu, saya buka lah muzik. Kadang fulfilling lah kat situ. Okay. Di jalan depan ni ada satu lampu jalan kat tepi ni. Jadinya pencahayaan di kawasan jalan depan rumah saya ni
agak terang lah. Terang sebab ada lampu jalan tu. Okay. Tapi pada ketika itu 2013 tu memang sunyi lah. Dia tak meriah macam dulu. Okay. So nak dijadikan cerita, masa saya tengah buat design tu, saya tengah buat kan, tiba-tiba adalah orang lalu naik basikal. Betul-betul depan rumah saya, depan tingkap ni. Depan tingkap. Ya Allah, Allah Rabbi. Okay, depan tingkap ni, ya. Saya nampak dia naik basikal, orang tu. Dia naik basikal, dia lalu depan rumah saya, depan bilik saya ni. Lepas tu tiba-tiba dia angkat tangan. Oi! Saya dengan tak semena-mena, sebab mula bila saya pandang sekilas, okay, bila saya pandang sekilas, saya kenal siapa naik basikal tu. Saya kenal, memang saya kenal orang yang naik basikal tu. So bila dia woikan saya pun angkatlah tangan. Yo! Okay. Tapi saya tak cakap banyak. Saya kan aja, saya angkat tangan, saya kan aja. Lepas tu saya macam dan macam gitulah, menyapa. Saya sambunglah buat kerja. Bila dia dah bila dia dah melintas depan sini, dia naik basikal, dia kayuh, dia melintas, jalan lah. Okay. Tiba-tiba saya tersentak. Saya macam betul ke dia yang jalan tadi? Soalan saya. Sebab bila saya ingat balik, orang yang naik basikal tadi tu, yang mewoikan saya tu, dah lama meninggal. Wah. Pakcik tu dah lama meninggal. So kalau pakcik tu dah lama meninggal, siapa yang woikan saya tadi? Memang saya seram sejuk. Serius, sumpah. Saya tak tipu. Pada waktu tu saya macam segala bulu zak naik. Sebab saya memang kenal. Saya tak mungkin salah orang. Saya kenal dia. Saya kenal orang yang naik basikal tu, tersangatlah familiar. Tapi bila dia dah lalu, dia dah woikan saya tu, baru saya tersentak sekali. Takkan dia dah meninggal ke? Kau rasa apa saya buat? Apa lagi? Masa tu takkan nak lari rumah belakang. Nak keluar rumah pun macam gigil. Nak telefon Abah dekat Mekah, kan? So apa yang saya buat? Saya tutup langsir, tutup tingkap, lagu tukar jadi Ruqyah, tidur. Tak ada tidur. Panas ke tak panas ke, saya selubung je, lantak pi. Okay. Sampai sekarang, that's why bila dah pasang aircon ni, malam-malam tak adalah nak buka langsir ni. Duduk macam ni, buat kerja ke apa ke. Okay, saya jadi ingat nak tukar position tau. So macam seram pula aku bercerita pasal tingkap ni. Tapi ini je spot yang cantik dalam bilik ni. Saya bedal je lah. Okay, itu kejadian pertama. Kejadian kedua berlaku di dalam rumah. Jadi kat luar kan, saya ni kat dalam rumah kan. Kejadian kedua ni berlaku di dalam rumah.
di bahagian tengah. Okey. Kalau bilik saya keluar, saya lepas 2 pintu bilik, saya sampai di bahagian tengah. Okey. Bahagian tengah tu, macam sekarang rumah dia 5 bilik. Pada ketika itu rumah ni hanya ada sekarang rumah dia ada 5 bilik. Okey, pada kejadian itu rumah ni hanya ada 1, 2, 3 bilik. 3 bilik. Okey. So di bahagian tengah ialah ruang di mana kita lepak. Ada TV kat situ. So selalunya kadang macam ada abang saya, mak saya kadang malam lepak tengok TV, dengan slow sekejap, tengok berita, dan baru saya masuk bilik lah. Okay. So pada tahun 2013 tu, abang saya ada anak-anak kecil. Okay. Jadinya ayah saya memang ada sparekan satu buaian budak, buai tidur, untuk cucu-cucu dia balik. Ataupun kalau ada cucu saudara ke saudara mara yang ada anak kecil datang sini, kalau nak pakai buai, rumah ni ada buai, macam tu lah. Okay. Dan buai itu pada ketika itu memang dipasang. Okay. Buai budak ni yang dekat rumah saya ni ialah buaian budak elektrik yang ada macam satu mesin dekat atas tu. Bila kita pasang plug, nanti buai tu akan berhenjut sendiri jika ada budak dekat dalam. Dia bukan buai yang mak-mak kita tu, yang buai pakai tangan. Tak, ni buai mesin, buai automatik. Letak budak, pasang, setkan dia punya henjutan dia tu, jadi buai sendiri. Okay, buai yang tu. So di ruang tengah, di sebelah dia ada satu ruang kecil. So dekat situlah ayah saya letak buai tu pada ketika itu. Di situ, dekat situlah. So bila saya duduk dekat ruang tengah tu, kalau saya tengok TV, saya boleh nampak buai tu. Okay. So nak dijadikan cerita, ada satu malam ni saya baru lepas makan. Jadinya konon-konon nak layan Astro lah pada ketika itu. So saya pun duduklah kat ruang tengah tu. Saya buka TV. Ya. Saya buka TV, saya pun tengoklah. Okay. Tiba-tiba saya terdengar bunyi spring. Saya terdengar bunyi. Saya terdengar bunyi spring. Spring buai tu. Okay. Buai elektrik ni, dia tak macam buai dulu. Buai dulu kadang-kadang spring dia satu, yang besar. Okay. Tapi buai elektrik ni spring dia 3. Lebih kot, saya ingat. Banyaklah spring dia. Jadi bila mesin tu dipasang, dia ada budak, bila dia berhenjut, bunyi spring tu kita dengar. Itu. Okay. Saya dengar bunyi spring. Tapi pada ketika itu saya takut nak toleh. Macam gitu. Saya takut. Sebab saya macam, kenapa bunyi spring pula ni? Macam tu. Jadi lepas tu bunyi spring tu senyap. Okay. Saya dah cuak, saya okeylah, dah senyap je lah. Tak sampai 2 minit, spring tu berbunyi lagi. Okay. Lepas tu saya slowkan TV. Saya slowkan TV. Okay. Tempat saya duduk tu, dia macam
Kalau saya nak menjengah ke buai tu, saya kena macam ni tau. Sebab ada tembok. Kalau saya tulis macam ni tak nampak. Saya kena tulis macam tu, baru saya nampak buai tu. Jadi masa saya dengar bunyi saya takut tak tulis tu, saya tak tulis. Saya diam je. Lepas tu saya slowkan TV. Lepas yang bunyi kedua tu lah, saya slowkan TV. Lepas tu saya tulis. Bila saya tulis, saya nampak buai tu berenjut. Bayangkan, saya sorang-sorang tau kat rumah. Buai tu berenjut, ya saudara-saudara. Buai tu berenjut. Lepas tu saya dah seram sejuk dah. Kenapa buai ni berenjut? Dalam kepala otak saya, perkara pertama, suis tak tutup katnya. Perkara kedua, mungkin ada mustahil ada baby dalam buai tu, tapi mungkin ada pemberat dalam buai tu yang membolehkan buai tu berenjut. Sebab buai tu takkan berenjut sendiri kalau tak ada apa dalam tu. So bila saya dah tengok buai tu berenjut, saya macam, apa aku nak buat? Saya pun confident dengan possibility yang pertama. Mungkin tak tutup suis kot. Macam tu. Saya pun pergilah kat buai tu. Saya pergi kat buai tu nak tutup suis lah konon-kononnya. So bila saya cari wayar buai tu, buai tu tak pasang pun. Buai tu tak pasang pun. Pelaknya tak dipasang pun. Pelak even tak cucuk dekat tempat pelak pun. Elok wayar dia bergulung. So tang mana tak tutup suisnya. So bila dah macam gitu, saya macam weh, macam mana buai ni boleh berenjut sendiri kalau pelak tak pasang? Saya terus ke possibility yang kedua. Kot ada pemberat dalam buai tu. Saya pun intailah. Saya intai dalam buai tu, tak ada apa. Yang ada hanyalah tilap budak dan bantal budak tu lah. Tapi tak ada budak pun dalam tu. Tak ada budak pun dalam tu. So saya dah macam cuak tahap Dragon Ball dah masa tu. So saya tak pergi bajak. Saya buat macam kes kejadian nombor 1 tadi lah. Saya tutup TV. Saya biarkan rumah ni terang-terang. Saya buka lampu. Lepas tu saya masuk bilik, saya kunci, saya tidur. Walaupun saya tak boleh nak tidur, tapi saya buat-buatlah tidur. Sebab telinga saya masih cuba menangkap kalau ada bunyi spring tu lagi. Oi, bayangkan kau duduk dalam rumah besar, macam gini, sorang pula tu, tapi buai budak tu berenjut sendiri. Mana kau nak lari? Malam tau. Akhirnya Saya tidur kot saya semalam. Tidur lambat lah. Saya tertidur. Saya sudah siang. So siangnya tu saya terus packing mesin tu. Mesin tu saya simpan. Buat itu saya biarlah kat situ, tak kena buka. Mesin tu saya cabut, saya simpan. Aduh. Lepas tu
Selepas kejadian itu, tak silap saya masa tu sebab mak saya dengan ayah saya pergi umrah 2 minggu. Jadi ni kejadian tu berlaku pada minggu kedua. Kejadian tu berlaku pada minggu kedua, tak silap saya lah, pada minggu kedua. Dan waktu ayah saya dengan mak saya balik tu, saya tak bercerita terus immediately lah. Tapi seperti biasa, saya memang banyak berkongsi dengan ayah. So saya tengah ayah saya gini. Tapi saya tak ingat sama ada cerita ni saya cerita kat ayah saya ke tak. Sebab kalau ikutkan, ada lagi kejadian lain juga yang berlaku pada ketika itu. Okay. Jadinya, since daripada tu, bila seorang-seorang kat rumah ni, seram lah juga. Sebab rumah ni besar, dengan keadaan yang macam ni lah, sunyi, sepi. Okay. So, itulah cerita saya pada episod 3 kali ni, tentang kejadian yang saya alami sendiri ketika bersendirian di rumah ini. Okay. Dan saya rasa cukup setakat itu untuk episod 3. Nantikan episod 4 nanti dengan cerita yang korang student nak balik kampus kan? Dah ready ke nak balik kampus? Kampus tu dah lama tak ada orang duduk. Ke nak sambung PKP kat rumah? Okay. Alright. So, jangan lupa tinggalkan komen jika anda ada sebarang komen, jika anda nak tengok lagi saya untuk episod keempat, ataupun jika ada cerita yang anda nak kongsikan dengan saya, ataupun cerita yang anda nak saya ceritakan. Nanti saya akan sertakan email di bahagian description di bawah. Okay. Anda boleh hantarkan cerita anda ke situ dan saya akan cuba ceritakan dan kongsikan cerita anda kepada penonton. Okey? Sebelum saya tutup episod 3 ni, bagi korang yang tengah duduk seorang-seorang kat rumah tu, kalau ada buai anak, make sure buai tu tutup. Lepas tu, kalau ada orang tegur, tengok dulu siapa. Jangan main tegur je. Okay? Sehingga berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.